Amin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Encik Muhammad Fahmi bin Haji Tajwid, Timbalan PPD Pembelajaran, PPD Bagan Datuk, seterusnya Cikgu Kumar dari SJKT Tanjung Rambutan, seterusnya guru-guru pusat sumber daerah Bagan Datuk. Selamat datang ke kursus asas untuk kali kedua 2021. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi kali ini. Saya cuba untuk menambahkan sebanyak mungkin ilmu untuk cikgu-cikgu semua dalam pengurusan PSS lah. Saya cuba untuk cikgu-cikgu. Jadi hari ini kita bawa sekali lagi, sama-sama kita timbul banyak ilmu daripada cikgu yang sangat pengalaman ni. Saya harap cikgu-cikgu ambil peluang untuk belajar khususnya cuba untuk aplikasikan di sekolah masing-masing. Okey, dalam norma baru nanti pun macam mana tengok, kita cuba ya. Okey, sebelum saya teruskan majlis, saya nak mohonlah Timbalan PPD Pembelajaran Cik Muhammad Fahmi Tajwid untuk memberi ucap utama untuk majlis kita pada petang ni. Seterusnya dipersilakan Cik Fahmi. Terima kasih Cik Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam one team one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia. InsyaAllah Cik Asrul selaku penyelaras dan juga perantara majlis pada petang ini yang merupakan penolong PPD sumber teknologi pendidikan. Okey, seterusnya Cikgu Kumar Cikgu Kumar yang dijemput khas dari Tanjung Rambutan. Terima kasih Cikgu Kumar dapat menerima jemputan kami ni jauh datang daripada Tanjung Rambutan ke Bagan Datuk, tapi alamanya je lah kan. Ipoh macam mana? Okey Ipoh? Okey. Baik, seterusnya rakan-rakan guru yang saya dimaklumkan sebahagian besarnya memang guru-guru pusat sumber sekolah di seluruh daerah Bagan Datuk. Terima kasih banyak di kehadiran dan juga perlibatan rakan-rakan guru dan juga semua yang terlibat dalam bengkel ini merupakan satu perkara yang sangat baik, satu perkara yang sangat kita tuntutkan pada ketika ini, apatah lagi dalam situasi yang kita sedang lalui. Jadi pusat sumber kita dah sedia maklum merupakan salah satu kalau di sekolah tu ibu segala ni kalau ikutkan pusat sumber. Jadi kita perlu perkasakan lagi, memang dah mantap di semua sekolah. Hari ini kita mantapkan lagi dengan perkongsian ilmu dan juga apa sahaja perkara yang akan disampaikan, dikongsikan oleh Encik Kumar terutamanya kepada kita semua. So kita akan ambil dan kita cuba laksanakan di peringkat sekolah, dan memanglah inilah harapan bukan saja di peringkat kita PPD tapi juga di peringkat jabatan negeri dan juga kementerian, bahawa pusat sumber perlu diperkasakan dengan lebih gah lagi, terutama dalam pandemik macam ni, yang sebegini, dan kita pun tak tahu bila akan berakhir, adakah akan terus berakhir ataupun akan datang semula sebagainya. Tapi kita doalah yang baik supaya semuanya akan berakhir dengan baik. Dan walaupun nanti sudah berakhir pandemik COVID-19, tapi pusat sumber akan terus berdiri teguh, berdiri gagah sebagai salah satu tempat untuk membawa kecemerlangan pembelajaran khususnya, kecemerlangan pembelajaran khususnya di sekolah-sekolah. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih khususnya pada Encik Kumar kerana sudi untuk bersama dengan kami pada petang ini. Dan saya mengharapkan Encik Kumar kongsilah apa saja yang ada. Kalau boleh, kalau tak boleh, tapi bagi semua mungkin tidak aku kan. Dia orang-orang dia tinggal sikit kena ada simpan juga tu. Okey, tak apa pun baiklah. Cik Kumar ni bukannya calang-calang antara orang yang sangat berpengalaman dalam bidang pengurusan pusat sumber, dan beliau sangat banyak idea yang telah dizahirkan di daerah Cik Kumar lah.
Mudah-mudahan kita akan dapat kongsikan bersama di sini. Jadi saya sekali lagi ingin memberikan ucapan tahniah syabas kepada USCP, PPD Pekan Datuk bersama dengan semua tim SSCP yang diterajui oleh Encik Asrul. Syabas dan tahniah. Tahniah juga pada semua guru-guru yang dapat hadir pada petang ini. Jadi saya doakan supaya bengkel kita pada petang ini akan dapat berjalan dengan lancar dan kita akan dapat impak yang paling maksimum sebaik mungkin untuk kita kutip dalam tempoh 2 ataupun 2.5 jam pada petang ini daripada Cik Kumar nanti. Dan nanti bolehlah berkongsi idea antara rakan-rakan sekolah lain sekiranya ada apa-apa yang ingin dikongsikan, boleh kongsikan di sini. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fahmi. Ucapan yang saya rasa sangat-sangat teruja, sangat-sangat memberi motivasi untuk lebih meningkatkanlah kerja buat kita di mana kita bertugas. Jadi insyaAllah hari ini kita semualah, bukan cikgu-cikgu saya pun akan terus berusaha dalam memastikan kerja buat kita lebih berkualiti di masa akan datang. Okey, seterusnya elok saya ceritakan sikitlah tentang Cikgu Kumar sebelum kita pergi ke Cikgu Kumar. Cikgu Kumar anak lelaki Muniandi daripada SJKT Tanjung Rambutan. Berasal daripada Ipoh dan telah dibesarkan di Pahang. Okey, telah menjawat jawatan sebagai guru perpustakaan dan media selama 4 tahun. Walaupun nampak singkat, tapi kalau ikut jawatan ni banyak ni. Beliau adalah naib pengerusi Smart Team GPM Perak, AJK Biro Jalinan Persatuan GPM Malaysia, penulis buku Tim GPM Malaysia, penceramah bengkel GPM SJKT Negeri Perak 2019 dan 2020, penceramah bengkel PSS SJKT Peringkat Negeri dan Kebangsaan 2020 dan 2021, khususnya pengerusi unit GPM SJKT Malaysia. Wow, sungguh hebat. Jawatan yang sungguh hebat. Saya rasa ilmu yang ada pada Encik Kumar ni sangat banyak ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap program kita pada petang ini membuahkan hasil yang sangat positif lah untuk semua dan dicurahkan kembali kepada sekolah untuk kita bangunkan sekolah untuk kecemerlangan sekolah dan juga anak murid kita. Jadi untuk tidak membuangkan masa, seterusnya saya menjemputlah Encik Kumar untuk meneruskan program kita untuk petang ni. Majlis dengan segala hormat dipersilakan Encik Kumar. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Azrul. Boleh dengar suara saya? Boleh Encik Kumar, teruskan. Alright. Okay, baik. Selamat petang kepada Timbalan PPD Pembelajaran, pada Encik Azrul, USTP Daerah Bagan Datuk, GPM Daerah Bagan Datuk. Ada yang saya kenal, ada yang saya tak berapa kenal, tapi tengok senarai tadi macam adalah kenal Okey. Baik, sebelum saya mulakan sembang santai je lah lebih senang dikatakan sembang santai kita ni. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua GPM sebab dalam kesibukan PDPR dan macam-macam lagi kita punya komitmen, anda masih boleh join dalam kursus ni. Terima kasih kepada semua. Apa yang saya nak share hari ini semuanya pengalaman saya, pengalaman saya selama 4 tahun, termasuk tahun ni 4 tahun, apa yang saya telah buat, apa yang akan saya buat dan apa perancangan untuk menangani situasi PKP ni. Okay? So sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk share slide dulu. Okay, boleh nampak slide Okay, baik. Okay, sedikit tentang diri saya. Tadi dah disebut oleh Encik Azrul, saya tak hebat mana pun, saya pun biasa sahaja macam anda. Banyak lagi saya kena belajar, macam-macam saya perlu buat.
melalui bengkel-bengkel khusus-khusus seperti ini, saya pun dapat tambahkan lagi ilmu PSS saya dengan perkongsian daripada anda semua. Baik, sedikit tentang diri saya. Nama saya Kumar anak lelaki Muniadi, berasal dari, sebenarnya lahir di Ipoh tapi dibesarkan di Pahang. Alam persekolahan bermula di sekolah kami Sungai Jerit. Ya, dia kalau sebut nama ni memang pelik sikit orang dengar. Kemudian berakhir di sekolah menengah kebangsaan yang kedua. PMR saya tak elok, memang out. Ya, kemudian bila result PMR dah out, di rumah pun up lah ya. Kemudian terpaksa saya memang dah ada pengalaman duduk di kelas paling ujung ya, kerak ponteng. Kemudian SPM nasib baik dapat kelas depan ya. Result SPM okey sajalah ya. Minat saya dari kecil nak jadi seorang polis, tapi terpaksa terima sebagai seorang cikgu, belajar di Maktab Serba Baru yang dibina di Kuala Lipis ya, Pahang ya. Kemudian enjoy zaman kolej tu, memang sama seperti anda, enjoy. Kemudian posting di Selangor, 2 sekolah, kemudian ke Perak, 3 sekolah campur yang terkini. Banyak kenangan manis, kalau nak kira tu tak banyak, ya, memang tak banyak. Tapi kenangan pahit tu banyak, ya, terlalu banyak. Ya. Sepanjang menjadi seorang cikgu, sampailah saya menjadi seorang GPM hari ini, saya enjoy. Okay, career saya ni saya dah mula enjoy. Okay, cikgu, itu sajalah serba sedikit. Baik, selamat datang kepada semua GPM daerah Bagan Datuk. Ya. Terima kasih juga kepada Chasrul kerana tawarkan ataupun bawa saya ke daerah Bagan Datuk walaupun secara maya. Ya. Mungkin lepas keadaan semua kembali pulih, mungkin kita akan bersemuka. Okey. Baik. Jom bersama saya kongsikan pengalaman yang saya lalui. Ya. Pengalaman tu tak banyak, tapi pengalaman yang membawa keseronokan kepada saya sebagai seorang GPM. Ya. Baik. Untuk sesi hari ini, untuk slot perbincangan kita pada hari, perkongsian kita pada hari ini, ada benda penting saya nak share. Okey, tiada hal file PSS. Saya tak akan sentuh file PSS. Saya tak akan sentuh data PSS, hal-hal yang berkaitan dengan data PSS, dan saya tak akan sentuh nilam ataupun IQ nilam. Okey. Benda ni semua, okey, dia sebagai rutin dan benda yang rasmi. Okey. Kalau nak lebih lanjut, kita bolehlah dapatkan bantuan USTP ataupun SSTP. Ya, mereka lebih arif dalam hal ni. Sebab cara pengurusan saya dalam 3 hal ni, hal file PSS, data PSS, nilam ni semua berlainan dengan cikgu. So saya macam nak kongsi tu boleh, cuba dia akan lari keluar dari track sikit. Ya, baik. Okey, perkongsian yang akan saya buat pada hari ini lebih kepada soalan-soalan popular, ya, biasa saya dengar banyak, ya. Ayat yang biasa saya dengar, saya seorang GPM baru. Cikgu, saya pun GPM baru. Dalam grup ni pun ada GPM baru. Dalam grup ni ada GPM yang lebih berpengalaman daripada saya. Ada GPM yang pernah memasuki pertandingan, ya. So semua tu kiranya pengalaman yang boleh kita kongsikan, ya. Cuma masalah kita sekarang kurang perkongsian. Itu kita punya masalah sekarang. Okey, baik. Ini identiti PSS sekolah saya. Bila saya dapat pada tahun 2018, bukan dapat, saya tawarkan diri kepada guru besar. Saya minta. Ya, saya jumpa guru besar, saya minta pada guru besar, cikgu bagikan PSS pada saya. Ya. Okey, bila saya dah dapat PSS ni, saya macam bingung. Saya tak tahu apa saya nak buat. Ya. Tak ada idea, tak ada paduan, ya, tak ada siapa nak tolong. Ya, jadi saya pun dah macam bingung. Banyaklah kawan yang saya bincang, banyak kawan yang saya jumpa, kawan-kawan yang luar dari bidang GPM ni. Ya. Bila bincang dengan mereka, ada kawan tu berikan idea, cubalah buat kajian tindakan dulu. Kenal pasti apa yang perlu dibuat dalam PSS. Jadi dari situ, saya ambil masa dalam 3 bulan, lebih kurang 4 bulan lah. Ya, saya buat satu kajian tindakan di sekolah saya dan saya dapat hasilnya. Ini hasilnya. Dia ada 10. Nombor 10 tu saya terpaksa deletekan sebab dia lebih kepada isu sensitif sikit. Okay. Untuk nombor 1, hasil daripada kajian tindakan, saya dapati pusat sumber kurang ceria. Ya.
Kemudian nombor duanya, aktiviti pusat sumber sekolah kurang menarik. Guru tidak membawa kelas saya ke PSS. Bahan bacaan di PSS kurang menarik. Masa PSS dibuka singkat. PSS terletak di tingkat 2. Okay, kemudian kemudahan di PSS tidak mencukupi. Tiada kemudahan internet. Saya tak ada masa. Ini semua hasil daripada kajian saya. Dan kajian ni saya telah bawakan ke penulisan artikel amalan baik PSS SJKT-TR bagi majalah JPN Perak. Ni tahun 2020 kalau tak silap. Projek tuan pengarah kita. Okey. Okey, dari situ saya mulakan dia dah lari sikit. Okay. So dari sini saya nak mulakan something. Saya nak mulakan sesuatu tapi tak ada idea. Okay. Jadi saya cuba buat permulaan itu dari pintu masuk PSS. Dari pintu masuk PSS saya nak mulakan sesuatu. Tapi apa dia? Okay. Jadi saya dah bingung di situ. Sebabnya keadaan PSS macam tu. Okay. So kita akan tengok satu video. Ada 4 video video singkat. Kita tengok dulu, kemudian kita akan sambung lagi perbincangan kita. Sekejap saya nak share sekejap. Okey. Okey, dapat slide Encik Asrul? Nampak tapi tak mula lagi lah. Belum, baru nak mula. Okey. Just gambar kan, tak ada sound kan? Ada sound? Ada. Tak dengar sound. Apa? Tengok gambar. Okey, baik. Ini keadaan PSS saya. Pada permulaan. Okey, ini video pertama. Okey, dia lebih kepada PSS sebelum saya buatkan sesuatu, dan seterusnya saya akan sharekan video seterusnya. Cikgu cuba tengok dulu Yang first tu kebanyakannya sekolah macam tu kan?
Okey, dan dia sama juga tapi saya buatlah sedikit touch up supaya tak boring. Okey. Baik. Boleh dengar Encik Asrul Boleh, boleh. Alright. Okey, baik. So itulah gambaran PSS saya pada permulaan. Fasa pertama, fasa kedua tu saya belum tunjuk lagi gambar dia. Fasa kedua tu akan ada lah. Fasa pertama tu saya terpaksa buat sedikit touch up sebab saya tak nak dia nampak boring. Baik. Nak tengok PSS sekolah saya yang terkini. Okey, cikgu kena tunggu. Saya akan tunjukkan yang terkini lah. Yang terkini. Nanti saya akan tunjuk video dia. Okey. Okey, untuk dekor ni, untuk makeover PSS ni, saya pasti semua cikgu dah ada pengalaman dalam dekor ni. Dalam makeover ni memang dah ada pengalaman lebih dari saya. Sebab saya pernah pergi banyak PSS. Saya tengok pun wow, kagum. Ada PSS yang lebih daripada canggih, lebih daripada apa yang dimaukan oleh seorang pelajar. Okay, so tips dekor dari pengalaman saya bagi cikgu-cikgu yang tak cukup kewangan, tak ada dana, tak tahu nak buat apa. Okay, cikgu-cikgu ni cubalah balik sekolah nanti. Saya pasti kita akan balik sekolah, kita tak akan kekal di rumah, kita akan balik ke sekolah. Bila balik sekolah nanti cikgu-cikgu cubalah pergi jalan-jalan sekitar sekolah cikgu tu. Cikgu cubalah masuk bilik-bilik store, dewan sekolah, bilik dalam dewan sekolah, bilik-bilik macam bilik guru, cikgu cuba masuk situ, cubalah tengok apa peralatan ataupun apa benda yang kita boleh guna pakai di PSS. Macam saya biasa je tak akan letakkan kewangan didahulukan dulu. Saya akan letakkan pencarian di kawasan sekolah saya dulu. Apa saya boleh dapatkan? Mungkin kerusi yang boleh saya repair, saya catkan semula. Mungkin ada kain langsir tu saya boleh basuhkan semula. Jadi macam itulah saya permulaan saya macam itulah. Sebab tak ada kewangan. Dan saya pasti ramai GPM di sini ada juga keadaan macam saya. Okey. Untuk tips dekor ni, cikgu mulakan dengan apa yang ada di tangan cikgu. Okey. PSS cikgu, cara cikgu. Jangan sesekali, cikgu, jangan sesekali ikut cara PSS sekolah lain. Kesilapan pertama yang pernah saya lakukan. Saya pergi sekolah lain, saya tengok, wah, saya pun nak buat macam ni lah. Last tak jadi. Sebab sekolah lain, caranya lain. Pastikan proses dekor ni berjalan. Cikgu jangan terus fokus pada dekor. Sebab dekor ni dia akan berjalan terus. Sambil-sambil itu cikgu fokuskanlah hal-hal lain yang berkaitan dengan PSS. Okay. So inilah keadaan saya, pening, memang pening. Saya dah macam ada persoalan, banyak persoalan. Saya silap jadi GPM ke? Itu soalan pertama saya. Kemudian, patutkah saya letak jawatan dan pengalaman saya cikgu, saya dah almost, letak jawatan. Surat letak jawatan tu semua saya dah sediakan. Selepas guru besar lama saya tu dah pindah ke sekolah lain, masuk guru besar baru, saya macam nak letak jawatan. Kemudian saya betul-betul stres. Sangat stres. Tension. Memang ada. Sebab dua benda ni sebabnya saya tak tahu saya nak buat apa. Kemudian sedih. Sedih sebab saya dah rasa macam silap pilih jadi GPM. Kemudian banyak cabaran. Banyak cabaran, termasuklah macam-macam cabaran saya hadapi, sama juga dengan cikgu-cikgu di sini, daripada murid-murid, cikgu-cikgu, pentadbiran dan ibu bapa. Pada awalnya, bukan sekarang tau, pada awalnya. Kemudian di sini saya cubalah buat sesuatu. Saya cubalah motivasikan diri saya cubalah buat sesuatu. Saya ambil daripada saya punya kajian tindakan tu, saya fokuskan kepada aktiviti PSS. Saya cubalah buat sesuatu yang baru. Saya pun tak pernah mimpikan saya akan buat benda ni. Apa saya buat? Mulanya saya bentangkan kertas kerja, lebih kurang 8 muka surat.
kepada pentadbiran. Okey, pada masa ni saya tak berapa arif dalam bidang dalam kertas kerja ni, saya tak berapa arif. Okey, jadi bila saya dah buat pembentangan tu, saya macam terbacakan apa yang saya type. So bila saya bentang tu, saya nampak pentadbiran dia macam tak yakin apa saya nak buat. Okey, dan dia macam okeylah tak apa, you jalankan dulu. Itu je jawapan dia. Okey, so 8 muka surat tu saya rasa macam satu pengalaman yang berguna untuk saya nak share di sini. Cikgu kalau nak bentangkan kertas kerja, tak kira lah berapa muka surat, pastikan cikgu hadam kertas kerja tu. Bentang pada guru besar, bentang pada pentadbiran, kertas kerja tu biar di tangan pentadbiran. Cikgu bentang tanpa ada kertas kerja tu. Baru dia akan nampak dia punya keyakinan dia, sebab cikgu dah tahu apa cikgu nak buat. Ini saya bentang pun macam alamak, saya pun tak tahu apa saya nak buat. Dia jadi macam tu. Kemudian inilah saya buat 5 hari persekolahan. Benda yang paling asas, paling awal saya buat 5 hari persekolahan, 2 kali waktu rehat sekolah. Sekolah saya 2 kali waktu rehat, tahap 1, tahap 2 saya gunakan untuk perkenalkan aktiviti PSS. Saya bawa benda-benda yang saya nak buat tu, aktiviti yang saya nak buat tu, saya bawa ke dewan sekolah. Waktu rehat saya letak di situ, saya tunggu murid. Masalahnya di sini saya tunggu, tapi murid tak tahu kenapa saya tunggu. Tak ada buat pengumuman, tak ada buat satu informasi kepada murid-murid itu, tak tahu kenapa saya tunggu di situ. Jadinya saya tunggu je lah di situ. Sedih, sakit hati, marah pun ada melihatkan sambutan warga sekolah, terutama murid-murid sekolah, buat tak tahu sahaja, sebabnya mereka tak diinform, mereka tak dimaklumkan kenapa saya tunggu di dewan. Silap pada saya, bukannya pada murid-murid ataupun cikgu-cikgu. So dari sini saya mula belajar benda yang kita nak bawa tu, benda yang kita nak sampaikan tu, biar kita dengan cara yang betul. Kita bila caranya dah silap, kita macam nak tuding jari pada semua, tak adil cikgu. Kemudian saya mula memikirkan cara mengatasi masalah ni. Daripada duduk merungut, saya biasa merungut banyak. Merungut banyak, kerap berjumpa dengan guru besar, lebih kepada mengadu. Mengadu tu macam, alamak cikgu, program saya ni tak jadilah, aktiviti macam ni lah, cikgu tak join lah. Lebih kepada macam tu. Dia satu ketika tu, guru besar tak akan layan. Sebab bila kita dah ada satu masalah, kita dah ada satu problem, kita kena solvekan benda tu. Bila nak jumpa guru besar, biar ada penyelesaian untuk problem tu. Baru dia akan layan. Ini kita kerap pergi jumpa guru besar, kita ada masalah sahaja, dia akan kurangkan berjumpa. Jadi cikgu kena kurangkan lah, kurang berjumpa guru besar kalau ada aduan. Cuba selesaikan. Kemudian, ini saya nak share sedikit. Dalam level ni, dalam stage ni, saya mulalah belajar ilmu PSS. Saya jumpa macam-macam GPM, macam-macam informasi saya dapat. So dari situ saya dah mula belajar ilmu PSS. Pada permulaan tu ada yang kedekut ilmu. Yang saya jumpa tu memang dia macam tak nak share. Tak nak share, tak apalah, saya pun rasa tak apalah. Kalau you tak nak share, tak apa. So dalam pencarian tu saya mulalah jumpa otai-otai GPM di Malaysia. So jumpa mereka, berbincang mereka, banyak bersembang dengan mereka, kerap menjemput mereka. Adalah dalam 3-4 kali tu saya pernah jemput mereka ke Perak buatkan program. So antara mereka ialah Cikgu Shah, Cikgu Isyaak, Cikgu Sapri, Cikgu Biskut Jago, Dr. Zurida. Saya rasa cikgu-cikgu di sini pun kenal mereka. Kemudian tambah lagi dengan ini cikgu-cikgu yang biasa saya buat program dengan dia orang. Cikgu Liza dari Pahang, kemudian Cikgu Syukur, College Vocational Sepang, Kak Wan, GPN negeri kita di Kintau Utara, Cikgu Ju, Cik Mio, Cikgu Fidat, Cikgu Nur Jahan, dan ramai lagi lah, ramai lagi. Saya mula belajar. Kemudian bila saya mula belajar, saya dah macam lebih rapat dengan Cikgu Shah. Dialah yang bawakan saya. Masalah pertama yang saya bawa kepada Cikgu Shah, saya nak letak jawatan. So di situ dia bagi saya satu ayat,
Cikgu Kumar, you tunjukkan apa yang you boleh buat. Kemudian semuanya akan nampak mudah. Itu ayat dia kepada saya. Ya, you buat je. Jangan harapkan apa, you buat je. Apa you nak buat, you buat tapi ikut kemampuan. Dia cakap macam tu. Kemudian saya mula jumpa dengan Dr. Zurida. Okay? Dr. Zurida ni dia lebih kepada pemurnian aktiviti PSS saya. Saya lebih berbincang dengan dia berkenaan dengan aktiviti. Okay? So bila cikgu, saya nak buat satu perkongsian di sini. Bila kita buat sesuatu aktiviti, tak kira lah waktu di sekolah ataupun waktu sekarang di rumah, apa saja aktiviti berkaitan PSS cikgu nak buat, pastikan ada dokumentasi. Tak kira. Macam kita di rumah sekarang, PDPR, PKP, kita nak buat sambutan kemerdekaan, pastikan ada dokumentasi. So untuk setiap aktiviti tu saya gagal adakan dokumentasi. Lepas berjumpa berbincang dengan Dr. Zurida, apa saja aktiviti yang saya buat, bukan dia kira setiap hari tau. Kalau ikutkan file yang ada pada saya buat 2 minggu sekali tu saya dah buat dokumentasi dengan gambar dia sekali. So itu wajib dan itulah bukti kerja cikgu. Kemudian saya pasti semua cikgu pernah lah dah buat benda ni. Kemudian apa tu aktiviti kreatif? Pada mulanya saya buat aktiviti macam biasa-biasa je. Sambil-sambil je saya buat. Bila dah berjumpa berbincang dengan Dr. Zurida, saya mulalah dapat idea. Saya lebihkan aktiviti itu kepada permainan pembelajaran ataupun permainan bahasa. Dia lebih kepada akademik. Permainan tu ada, tapi lebih kepada pembelajaran. So benda-benda ni guru besar mula bawa masuk ke bilik darjah juga. Saya macam jadi facilitator. So tolong cikgu-cikgu sekolah saya untuk adakan pembelajaran Pak 21 ini, termasuklah permainan bahasa. Sangat membantu cikgu, memang sangat membantu. Murid-murid dah lebih berfokus. Dia dah macam saya nak pergilah ke PSS. Dia dah jadi macam tu. Kemudian ramai murid termasuk pentadbiran, cikgu-cikgu, tapi cikgu-cikgu tak ramai lah. Pada fasa ni cikgu-cikgu tak ramai, mula melibatkan diri pada setiap waktu rehat. Dia paling ketara bila guru besar mula join dengan program saya, aktiviti saya. So bila guru besar dah join, automatik cikgu-cikgu pun akan mula join lah. Memang guru besar memang dah mula macam menyokong apa saya buat di dewan tu. Kemudian ini jadi satu masalah. Ini jadi satu masalah pada saya, mungkin kepada anda. So jadual waktu GPM. Sini saya mulalah tengok cikgu-cikgu lain, kawan-kawan lain, alamak jadual macam ni, kenapa saya macam ni? Dia jadi macam tu. Ada yang dapat 28 waktu, ada yang dapat 32, ada yang dapat 12, ada yang dapat 8. Saya mula bandingkan. So mula bandingkan, dia terjadinya kerap berjumpa guru besar. Cikgu, kenapa jadual? Saya buat macam tu. So kalau boleh, dari pengalaman saya, jangan pertikaikan. Terima apa yang diberi. Jadual waktu pertama saya 28 waktu mengajar, termasuk jadual GPM. Kita ada 4 bidang untuk GPM cikgu. Pasti cikgu-cikgu semua tahu benda ni. So 28 waktu, so, saya macam dah, alamak, kenapa jadi macam ni? Dia jadi macam tu. So saya mula pertikaikan. So bila berbincang dengan Cikgu Shah dan kawan-kawan yang rapat dengan saya, tak apalah, saya ambil je lah jadual ni, dia jadi macam tu. Sebab kita tak boleh ubahkan benda ni. Pihak pentadbiran lebih harif. Mereka tahu apa sepatut kita diberikan. So cikgu-cikgu kalau boleh jangan pertikaikan. Ramai GPM biasanya tanya saya, cikgu jadual, saya cakap cikgu tolonglah, jadual jangan bawa sini. Baik. So bila jadual saya untuk 2018, 2019 dia lebih kepada 28 waktu, 29 waktu. Untuk tahun 2020 tanpa diminta saya dapat macam ni lah jadual saya. So saya nampak lebih mudah. Nampak lebih mudah. Kemudian saya selitkan bidang GPM. Dan untuk tahun 2020 ni saya cuba minta pada pentadbiran jadual saya ni masukkan dalam jadual induk sekolah. Supaya senang untuk saya buat perancangan.
Ya, ini 2020 dan 2021 saya nampak dikurangkan lagi dan lebih mudahkan kerja saya. Ya. So ini tahun 2020 dengan 2021 ni dapat tanpa saya minta. Ya, cuma ruginya 2021 ni saya tak dapat pergi sekolah. Ya, so jadual tu kekal jadual je lah, tak boleh dia apply lagi. Okey, baik. Okey, pada masa ni saya mula wujudkan modul saya sendiri. Saya ada satu modul untuk PSS saya dan AJK PSS mereka tahulah mereka kalau saya tak pergi sekolah, ada cikgu nak buat aktiviti di PSS, mereka boleh gunalah modul tu. Modul tu telah dilancarkan di sekolah tapi belum lagi diperbesarkan untuk kepada kawan-kawan lain. Cuma adalah kawan-kawan yang rapat, kawan-kawan GPM yang rapat tu saya ada share. Saya ada share, belum diperbesarkan lagi. Okey, koleksi pembacaan saya selama 2 tahun, saya buat satu nota untuk 2 tahun apa saya buat aktiviti. Semuanya aktiviti PSS. Okey, lebih kurang 300 aktiviti dalam tu ada. So aktiviti ni sangat membantu saya. Okey. So modul ni, inilah modul muka depan. Saya tunjuk muka depan ya. Kalau nak yang isi dalam tu, bolehlah PM saya nanti. Okey. So modul ni bawa saya satu idea, berikan saya satu idea untuk masa PKP ni. So saya cuba fikirkan daripada modul ni saya dapat macam-macam idea. Kenapa tidak saya buat satu modul yang boleh membantu murid-murid yang berada di rumah sekarang. Dia murid-murid ni ada dua kumpulan. Satu yang biasa online, mereka dah ada segala kelengkapan untuk online tu dah ada. Satu lagi kumpulan ni tak ada apa-apa je. Mereka harapkan something daripada kita. Okay. So saya fikirkan dari tahun lepas saya mula fikirkan dan tahun lepas bulan 6 kalau tak silap saya dengan tim PSS mulakan projek ni. Tapi dia macam ada kelewatan sikit dan untuk tahun ni kami dah buat satu modul nilam. Ini peringkat sekolah je lah. Modul nilam ni biasa je cikgu. Saya rasa saya pasti cikgu-cikgu semua ada buat benda ni. Dalam tu saya dah letakkan, saya dah selitkan borang nilam yang manual. Murid akan bacakan dan murid akan isikan borang tu. Lebih kurang dalam 50 muka surat saya letak. Okay. Kemudian dalam tu saya selitkan juga dengan beberapa bahan bacaan yang kiranya kami buat sendirilah bahan bacaan tu, takut copyright. So benda tu kami buat dalam satu modul. Cadangan tahun lepas kami nak gunakan tapi tak sempat, bulan 5 ni kami dah keluarkan. Sekarang kami tengah dalam proses untuk modul nilam kedua, fasa 2, tapi tengok keadaan lah, kalau sekolah buka bulan depan, fasa 2 tu kami akan hold dulu. Okay. So modul nilam ni cikgu sangat membantu saya cikgu, memang sangat membantu saya. Bila ada cikgu-cikgu tu dia dah macam pening fikirkan IP nilam semua kan. Saya dengan tim saya relax je sebab kerja kami dah jalan. Cuma benda ni kami akan pastikan sebulan dalam 2 kali tu kami akan berjumpa. Murid-murid ni secara Google Meet. Ataupun kalau tak jumpa Google Meet, murid-murid yang tak boleh Google Meet tu, kami akan dapat respon dia, suruh dihantar modul ke sekolah. Respon dia, saya nak kata respon dia sangat menggalakkan, tak juga, tapi sekadar membantu. Perjalanan nilam ni dia banyak membantu. Ada yang macam telefon saya, ada juga. So saya dapatlah respon, boleh nampak budak dah boleh gunakan modul nilam ni. Kalau boleh cikgu buatlah kat sekolah nanti. Duit dia punya perbelanjaan dia, dana dia, cubalah bincang dengan pihak dia lagi. Modul yang dilancarkan khas untuk PKP. Kemudian saya ada satu lagi video. Video ni pengawal pusat sumber saya yang edit, sebab kami dah ada tim kru TV PSS, lebih kurang dalam 8 murid dalam tu. So kami dah dari dia tak level tinggi cikgu, dia level rendah. Masih dalam proses pembelajaran, kami cuba bantu dia. Saya di belakang dan ada juga 2-3 cikgu bantu PPS ni untuk editkan video ni. So kita akan tengok dulu video ni.
Saya macam tak berapa sedap sebabnya sound dia tak boleh dengar Jan Srol Ya, tak dengar sound. Okey, dia tak nampak dia punya ni. Saya cuba add sekejap je kan. Okey, sekejap. Saya cuba. Okey. Saya cuba share lagi sekali Kita tengok dapat tak dia punya sound.
Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Alright. Okay, so itu antara dalam video tu cikgu boleh nampak aktiviti ya, program jaringan yang pernah kami buat, ya, program untuk pengawal pusat sumber yang pernah kami buat dan macam-macam lah, ya, semuanya libatkan murid, ya, dan ada juga boleh nampak saya pernah pergi beberapa sekolah untuk lebihkan saya punya ilmu PSS. Okay, baik cikgu. Pelbagai kertas kerja dalam pelbagai bentuk kerap dibentang kepada pentadbiran. Ya, di sini berlaku satu keadaan di mana kertas kerja tu saya macam rasa, alamak, kenapa banyak sangat kertas kerja ni, kenapa banyak sangat muka surat. Jadi saya cuba buatkan kertas kerja tu dalam satu muka surat. Ya, satu muka surat, dan pertama kali saya bentang kepada guru besar, kepada penolong kanan satu, mereka macam tertarik. Ya, mereka macam tertarik, kemudian mereka berbincang, ya, mungkin mereka berbincang dan minta rasmikan, ya, kertas kerja, bentuk kertas kerja satu muka surat tu rasmi diguna pakai untuk satu sekolah, ya, sekolah kami je lah, ya. Kemudian kertas kerja satu muka surat ni pernah saya bentang kepada Jemaah Nazir sekolah Tamil Negeri Perak, dan dia pun macam tertarik, dan dia pun macam bersetuju lah boleh diguna, dan benda ni dia pernah share dengan beberapa sekolah Tamil di Negeri Perak. Ada fikir tu call saya, minta saya punya soft copy, ya, semua lah, ya. So untuk masa ni kertas kerja saya dan laporan bergambar saya semuanya satu muka surat, ya. So terpulang pada cikgu lah, kalau nak guna tu bincang dulu dengan pentadbiran. Okey, ini contoh kertas kerja, okey, satu muka surat saya buat. Okay, simple tapi kena lengkap lah, ya, padat dia punya informasi, dia punya maklumat tu kena padat. Kemudian ini contoh laporan bergambar, okay, dan kertas kerja dengan laporan bergambar ni dimasukkan dalam fail-fail TS25 sekolah saya juga, ya. Okay, pentadbiran sekolah mula menerima PSS dan diri saya rasa sangat selesa. Okay, dalam level ni saya dah macam okey, saya dah boleh buat macam-macam lagi sebab pentadbiran dah terima saya. Okey, idea-idea saya tu dah macam mula diterima. Kemudian aktiviti dijalankan tu saya bawa naik ke PSS. Pada mulanya di Dewan, saya naikkan ke PSS dengan keyakinan tu adalah murid akan terus sokong aktiviti-aktiviti PSS. Okey, kemudian cabaran kedua muncul bila dah bawa aktiviti ke PSS. Murid ni bila masuk PSS tu dia macam lambat nak masuk balik ke kelas, ya, dia macam ada macam satu argument antara cikgu dengan saya lah, ya. Dia lebih kepada aduan, ya, budak masuk kelas lambat, itu aduan. So dalam mesyuarat pengurusan PSS saya minta waktu rehat tu dipanjangkan sedikit kepada 10 minit lagi. Dia macam berjaya secara tidak rasmi pada awalnya, ya. Sebab saya tengok jadual untuk tahun seterusnya dia macam tak berubah juga, tapi saya tak apalah, saya teruskan juga, ya, cabaran ni saya teruskan juga. Okey, layan murid yang masuk dengan sukarela, ya. Saya bila murid masuk ke PSS saya akan bagi tahu, kalau kamu masuk lambat, itu tanggungjawab kamu sendirilah, jawab dengan cikgu kamu sendiri, ya. Tapi mereka pun tak apalah cikgu, saya masuk lambat tak apa, ya. Jadi mereka nak join aktiviti PSS, itu penting dia, ya. So saya boleh nampak dia punya progress di situ. Okey, perancangan yang lebih sistematik berfokus mula dilakarkan. Okey cikgu, benda ni saya nak tekankan, ramai GPM bila berkongsi ataupun bila kami sembang, saya dapati ramai GPM dia macam tak berapa nak buat dengan perancangan yang lebih sistematik. Maksudnya plan strategik PSS. Okay? Tak berapa nak buat. Ya? Bila kita tak ada satu plan yang lebih sistematik, kita tak tahu ala tuju PSS. Ya? Benda ni saya belajar. Ya, benda ni memang saya belajar. Pada mulanya semuanya berterabur. Dia nampak macam terabur sebab tak ada perancangan. Bila saya dah macam ada satu perancangan yang lebih berfokus, saya nampak perjalanan tu lebih mudah. Ya? So sebelum saya buat plan strategik ni, saya kenal pasti dulu tulang belakang PSS. Of course, pentadbiran sekolah penting, orang penting kita, guru besar,
penolong kanan, Koko, penolong kanan 1, PKM, apa sahaja program aktiviti kita nak buat di PSS, pastikan orang yang tertinggi ni nampak dulu, ya. Dia dah tahu kita nak buat, ya. Kelemahan saya pada awal je, saya gagal maklumkan pada penolong kanan Koko dan Ham. Sebab saya rasakan mereka tak terlibat, ya. So benda tu kita kena betulkan. Kemudian AJK PSS, cikgu kenal pastikan AJK PSS yang boleh bekerja, cikgu, ya. Pengalaman saya AJK PSS tahun pertama tu 7 orang. Ada yang dia diberikan oleh pentadbiran, saya tak minta, saya tak boleh minta sebab tahun pertama ada yang dapat tu, ada yang masalah kesihatan ada, ya. So saya rasa macam susah saya nak gerak, ya. So untuk tahun yang berikutnya saya mulalah cadangkan AJK, cadangkan, saya tak minta, ya, saya cadangkan untuk tahun 2020. Okey, saya dah bukan cadangkan lagi, saya minta terus, ya, dan diberikan. Okey, untuk buat waktu ni AJK PSS saya 3 orang, saya tak ambil ramai, ya. Kalau boleh jangan ramai, ya. Okey, kemudian guru-guru sekolah memang penting, tapi jangan terus nak pergi attack dia orang, ya. Minta semua join, jangan, ya. Kita kena beransur-ansur, pergi dari kawan baik, kemudian yang boleh bantu, kemudian yang biasa tak layan kita, cikgu pergi beransur-ansur, baru dia akan nampak dia punya progress, dia punya perkembangan boleh nampak. Okey, kemudian murid sekolah, ya, of course murid sekolah. Okey, kemudian kerani dan pra. Okey, kerani ni ada GPM, ya, dia macam tak berapa dengan kerani. Okey, kalau boleh cikgu buatkan adakan satu hubungan yang baik dengan kerani. Okey, pembantu pejabat tu kerani sangat penting, ya. Bila kita dah macam ada satu hubungan yang baik, apa saja informasi berkenaan dengan PSS mudah kita nak dapat. Okey, terutamanya kepada kewangan. Okey, kerani saya ni dia biasa kalau setahun sekali tu dia akan minta saya, cikgu Kumar, petang ni kita duduk sekejap sembang. Saya kata okey, boleh kak. Lepas tu dia buatlah satu in-house, apa perbelanjaan yang boleh buat, berapa dapat, apa boleh dibuat dengan duit ni, dia buat dia secara detail. Okay, so apa saja program, apa saja aktiviti yang saya buat di PSS, saya akan maklumkan kepada kerani dan pembantu pejabat juga. Okay, mereka pun akan tahu, ya. Kemudian pekerjaan sekolah, okay, sangat penting, mereka banyak tolong kita, ya, jangan lupa, ya. Kemudian PIBK, okay, Persatuan Ibu Bapa Komuniti, dan paling penting Persatuan Ibu Bapa Komuniti ni kalau boleh cikgu wujudkan bermula tu dengan ibu bapa pengawal pusat sumber tu, ya. So bila dah nampak dalam 10-15 orang tu dalam satu grup, dia akan kembang. Okey, kemudian yang paling penting pengawal pusat sumber sekolah. Okey, pengawal pusat sumber sekolah ni cikgu bawa dalam track yang betul, ya. Jangan macam pengawal pusat sumber sekolah saya ni, pada mulanya apa yang mereka tahu adalah meja, susun buku, menyapu sampah, cuci sampah, itu je mereka tahu. Okay, so dia kena bawakan dalam track yang betul. Okay, sebab pengawal PSS ni untuk waktu ni, apa sahaja program, apa sahaja aktiviti di PSS, saya akan libatkan pengawal pusat sumber sahaja. Saya tak akan macam alamak susahnya saya nak cari penyertaan, tak ada dah, ya. Untuk sambutan bulan Merdeka ni, saya akan jemput pengawal pusat sumber sahaja. Saya tak akan jemput murid-murid lain. Ya, senang. Okey, cikgu fokuskan pada pengawal pusat sumber. Lepas tu saya highlight di situ. Okey, rujukan organisasi. Penting cikgu, sangat penting. Organisasi ni terpulang kepada kita, keperluan kita. Kita nak berapa AJK? Kita nak berapa unit PSS? Itu terpulang kepada cikgu. Terpulang kepada GPM. Okey, pastikan bila cikgu wujudkan organisasi ni, fokus cikgu kepada kurangkan beban rakan guru cikgu. Ya, contoh paling senang cikgu, data nilam. Ya, data nilam untuk IQ nilam ni saya tak berapa pasti lagi lah sebab kita tak nampak lagi. Saya ambil pengalaman yang sebelum ni. Okey, macam sekolah saya dalam lebih kurang dalam 300 orang murid, ya. Ada sekolah yang lebih besar.
ada sekolah SKM. Okey, bila kita nak buat data nilai ni, kalau boleh jangan kita selalu ganggu rakan cikgu ni, yang guru kelas ni jangan ganggu sangat. Kalau boleh, kita buatlah satu tim kita tu. Dalam tim tu pastikan ada AJK Nilam dan juga pengawal pusat sumber. Ada pengawal pusat sumber tu mahir. Dalam ICT ni ada mahir. Kalau kita joinkan mereka, kita bawa masuk dalam tim kita tu, kerja nilam ni, data nilam ni senang mereka nak buat. Sampai pengawal pusat sumber saya ni boleh stay sampai pukul 4. Dia cakap, cikgu saya nak buat data nilam, hari ni saya nak selesaikan kelas ni. Saya cakap, okey, boleh buat. Dia kena macam tu. Bila dah nampak, bila rakan cikgu kita dia nampak, wah, GPM ni macam tolong saya sikit lah. Why not? Saya pun nak tolong dia. Dia akan secara sukarela, dia akan tawarkan diri. Saya pun nak tolong you. Dia akan jadi satu perhubungan baik di situ. So kemudian memberi fokus dan perancangan yang jelas kepada AJK PSS. Ini macam saya biasanya untuk setahun sekali saya akan buat satu in-house untuk AJK saya. AJK saya akan bentangkan apa perlu mereka buat, apa hala tuju untuk tahun ni, itu semualah. Kemudian ada masa tu dia akan berubah, dia punya nombor AJK itu akan berubah. Macam saya, pengalaman saya dia kurang. Ada GPM saya pernah jumpa dia macam bertambah. Itu terpulang cikgu. Janji kerja kita jalan. Itu penting. Kemudian ini singkir guru yang tidak berfungsi. Dia bukan nak kata singkir tapi lebih kepada yang ada masalah lah. Yang macam masalah kesihatan, masalah peribadi. Kalau mereka boleh bincang dengan cikgu, cikgu bolehlah cadangkan nama ni untuk dikeluarkan untuk tahun akan datang. Jangan simpan mereka. Kerja tak akan jalan. Kemudian makin ramai makin mengarut. Ini hayat Cikgu Syah saya ambil. Dia kalau ramai sangat dia akan mengarut. Kerja dia tak jalan, itu je. Dia lebih kepada sesi sembang santai, lebih kepada bersembang. So cikgu fokus pada ni. Kemudian pentadbiran sekolah. Sebagai permulaan kita GPM, kita kena kerap berjumpa dengan pentadbiran sekolah. Kalau berjumpa, bincang hal-hal PSS sahaja. Jangan bincang hal-hal lain. Guru besar ni dia suka kalau kita bawa benda-benda yang membina untuk sekolah. Pengalaman saya lah, saya ambil pengalaman saya. Bila saya banyak merungut, dia tak layan. Bila saya banyak kepada hal-hal PSS, dia banyak layan. Dia macam, cikgu mau masuk, duduk, kita boleh bincang. Jadi situasi dia berlainan. So dari sini apa yang saya belajar, apa yang kita bawa tu kalau negatif, positif, dia akan dapat satu tindak balas positif. Kalau kita bawa sesuatu yang negatif, tindak balas dia memang negatif. Kemudian tiada halangan tapi akan dimurnikan. Apa sahaja aktiviti yang kita nak buat, kita bentang pada pentadbiran, mereka tak akan halang kita juga. Tapi cumanya mereka akan ada idea mereka. Kalau idea tu tak banyak, kalau idea tu 1-2 idea tu, cikgu just jalan je lah, tak apa. Jangan kecil hati je. Right? Saya banyak, benda ni saya banyak. Yang dimurnikan ni banyak. Kemudian sokongan SSTP dan USTP, ramai GPM tak kenal, ramai GPM tak pernah berkolaborasi dengan SSTP dan USTP. Kalau boleh, cubalah bekerjasama dengan mereka. Kalau ada program-program besar, cubalah tawarkan diri untuk menolong mereka. Saya mula macam tu lah. Saya mula macam tu. Program-program kecil tu saya cubalah bantu. Kemudian program besar bila diminta, saya offerkan diri. Saya cakap, saya boleh buat. Dari situ saya lebih rapat, hubungan saya lebih baik dengan Encik Tajah, SSTP dan USTP. Saya lebih rapat dengan saya lah sekarang. So, dia perlu kerap berhubung, perlu banyak bekerja sama. Kalau ada program mereka, cubalah join. Mereka akan nampak di situ. Wah, cikgu ni biasa kalau program dia akan sokong. Dia kena banyak sokong, banyak kerjasama. Cikgu So tips di sini, selagi tak cuba, selagi tu tak akan kenal cikgu. Jadi cubalah. Cubalah kenal. Saya tak kenal Encik Asrul. Ini kali pertama saya jumpa Encik Asrul. So bila kami dah ada satu komunikasi yang baik macam ni, akan datang ada lagi banyak program. So itulah saya minta. Kemudian ini perancangan yang banyak membantu saya. Saya pergi tahun demi tahun.
Sebelum itu semuanya berterabur cikgu, berterabur. Saya tak tahu saya nak buat apa. Okay, so 2018 saya fokuskan kepada keceriaan dan prasarana asas. Saya kena settlekan benda ni. Fokus saya yang tu je. Okay, kemudian untuk 2019 saya cuba promosikan PSS di peringkat sekolah tu. Ya, kepada murid-murid, kepada cikgu-cikgu, kepada ibu bapa, ya, dan kawasan sekitar dia. Okey, kemudian saya cubalah promosikan aktiviti PSS, aktiviti kreatif, dan di sini saya mula fokuskan kepada pengawas PSS. Banyak bengkel saya buat untuk pengawas PSS. Kemudian untuk tahun 2020 saya lebihkan kepada projek. Ya, saya dah aktiviti saya biar dia jalan di peringkat sekolah. Saya lebihkan kepada projek. Projek ni dia lebih kepada peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Okey, so dari situ saya dapat buat dan sedang berjalan projek penulis cilik. Okey, dalam 8 orang murid kami dah ada satu tim. Kemudian aktiviti kreatif masih dijalankan di sini. Termasuk modul, modul yang saya ceritakan tadi. Okey, modul PSS saya. Kemudian program jalinan dan jaringan. Okey, ini peringkat kebangsaan saya dah ada satu tim. Apa sahaja program peringkat nasional saya akan libatkan rakan-rakan jaringan dan jalinan. Ya, untuk masa terkini rakan jaringan dan PSS sekolah saya kami tengah buat satu program untuk kemerdekaan. Okey, sebulan. Okey, ada dalam lebih kurang dalam tak ramai juga, dalam 25 sekolah je saya ambil. Okey. Kemudian okey, kalau tengok sini, tahun 2020 tu baru saya mula fokuskan kepada fail PSS. Sebab fail PSS ni dia satu proses yang jangka panjang je. Ya, kita tak boleh siapkan fail dalam sebulan, dalam 2 bulan, tak boleh. Dia akan berterusan dengan kita. Apa sahaja yang kita buat, fail itu mesti ada. Okay, so dari sini tahun 2020 tu saya cuba buat lawatan ke PSS, cikgu-cikgu GPM yang lebih arif dalam fail PSS. Saya belajar dengan mereka, ya. 3 hari saya pergi sekolah SMK Bandar Baru Putra. Kemudian saya lebih berbengkel secara personal dengan Encik Mio dan ramai lagi lah membantu saya dalam hal PSS, fail PSS ni. Okay, dan saya rasa okey. Fail PSS saya ni okey lah. Okay. Kalau ada pegawai yang datang tengok tu okey. Okay. Cuma fail PSS ni cikgu kena pastikan yang klasifikasi fail di pejabat tu pastikan ada. Okay. Itu wajib. Okay. Kemudian program-program untuk yang tahun 2020 ni dia lebih kepada program trial, percubaan. Okay. Dan telah dibawa ke tahun 2021. Okey, tahun 2021 saya mulakan dengan inovasi PSS yang pertama. Okey, kami tim PSS kami dah ada inovasi ni lebih kurang dalam 5 cadangan, 5 inovasi. So inovasi pertama kami tu perpustakaan kafe. Okey, dah diwujudkan, dah dijalankan. Cumanya keadaan tak mengizinkan untuk kami kembangkan konsep kafe. Okey, so bila nanti kalau dah balik sekolah nanti, apa yang telah dicadangkan tu akan disambung. Ya? Dan di sini masih saya fokuskan kepada jalinan dan jaringan sebab banyak membantu. So bila saya dah buat perancangan ni cikgu, sebelum PKP cikgu, saya buat perancangan ni sebelum PKP. So bila saya tengok sekarang keadaan PKP ni, jaringan jalinan ni banyak membantu saya untuk jalankan aktiviti PSS secara tidak langsung. Ya? Saya dah buat perancangan ni sebelum PKP, tapi sekarang PKP ni banyak membantu saya. Okay, cikgu. So memang berfokus ni memang membantu saya lah. Okay, kemudian perancangan tahun 2020 Perak NICE ni dia program Pahang NICE. Cuba saya tak dapat applykan peringkat negeri Perak. Saya cuba dalam percubaan dengan beberapa GPM sekolah kami di Perak. Kemudian inovasi kedua, inovasi kedua kami muncul tahun ini juga, tahun 2021 bulan 5 hari itu, PSS Akademik. Itu inovasi kedua PSS saya. PSS Akademik ni lebih fokuskan kepada self-access learning. Cikgu kena ingat PSS Akademik ni kami dah lama buat perancangan, cuma kerja-kerja setting dia libatkan ICT cikgu.
So makan masa, lebih kurang setahun lebih Cikgu ICT dengan saya buat kerja ni, ada keluarkan sedikit dana lah cikgu untuk belikan beberapa hal untuk PSS Academy ni. So fokus dia lebih kepada self-access learning dan saya macam rasa seronok cikgu. Sebabnya waktu PKP ni, waktu PDPR ni, murid lebih kurang dalam 132 orang macam tu dalam satu grup WhatsApp tu adalah. Okay, mereka join PSS Academy ni dan mereka bolehlah kami nampak pembelajaran itu terus berjalan. Cuma apa yang lebih menggembirakan saya dalam konsep PSS Academy ni, ada satu ruang tu kami selitkan macam-macam bahan bacaan dalam bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya ada. Okay, so bahan-bahan ni membantu murid untuk menguasai ataupun menyiapkan nila mereka. Okay, cikgu so bahan bacaan yang murid-murid yang online ni kami tak risaukan sebab bahannya dah ada dalam situ. Okay, so fokus kepada self-access learning. Okay, balik sekolah nanti cikgu, kalau boleh cikgu nak buat satu sudut self-access learning ni boleh. Cuma inovasikan sudut self-access learning ni kepada sesuatu yang lebih baru. Ya, sebab saya tengok banyak PSS ada sudut self-access learning, termasuk PSS sekolah saya. Cumanya murid tak berapa minat. Ya, sebab alasan yang diberikan oleh murid macam ketinggalan. Cikgu pergi situ, ada kad, ada buku, itu je. Dia nak lebih dari itu. Okay, apa yang lebihnya? Komputer, internet, cikgu letaklah. Ada PSS, self-access learning ni ada yang canggih cikgu, saya tengok. Okay, yang kurang ni cubalah adakan. Ya, saya PSS saya banyak gunakan notebook Satu Malaysia dulu. Yang dia kata tak boleh guna tu kan. Okey, kami test run dengan Cikgu ICT. Nasib saya, Cikgu ICT saya tu dia lebih arif dalam bidang-bidang ICT ni. So kami test run dalam lebih kurang dalam 30 ke 35 buah notebook ni. Dan nasib dapat dalam 12 tu dapat wifi, bolehlah akses notebook tu. So saya bawakan ke PSS dan jadikan dia sebagai sudut ICT. Okay, banyak membantu. Saya tak beli. Okay, baik. Dan untuk tahun 2022, okay, ini yang akan datang lah ya. Saya akan fokuskan kepada sekolah dalam pusat sumber, konsep dia. Okay. Kemudian dan ini atas permintaan pentadbir, PSS sekolah saya akan mula fokuskan kepada anugerah PSS. Okay, ini yang akan datang. Cumanya anugerah PSS ni saya minta kepada pentadbiran jangka tempoh dia lebih kepada 3 tahun. Ya, sebab kerja dia banyak. Okay, so kalau tengok sini cikgu, saya tak fokuskan file. Okay, bukan tak fokuskan, cuma saya lebihkan kepada kemenjadian. Okay, file tu sebagai dia benda wajib, rutin. Itu kita kena buat. Okay, so benda-benda yang bukan rutin ni kita fokuskan lebih. Dia akan nampak kepada kemenjadian. Okay, cikgu Okay. Kemudian, okay. Ini soalan pertama Biasa saya dengar saya GPM baru, apa saya perlu buat? Okay. Saya pening cikgu, keliru, risau, stres semua ada. Samalah macam saya Okay, apa cikgu perlu buat? Cikgu perlu dapatkan, okay, perkongsian pengalaman saya. Cikgu perlu dapatkan file AJK dan PPS yang lalu. Kalau cikgu GPM barulah. Pastikan benda ni cikgu dapat. Kemudian cikgu pastikan senarai dan jumlah buku di PSS. Okay, senarai aktiviti yang telah dilaksanakan. Ada yang belum dilaksanakan, cikgu dapatkan senarai dia. Kemudian rekod-rekod PSS. Ini penting cikgu. Okay, masa saya ambil alih PSS saya gagal dalam rekod PSS. Sebab GPM sebelum saya tu tak ada data, tak ada rekod. Okay, saya kosong di situ. Pastikan benda ni cikgu dapat. Kemudian anggaran perbelanjaan PSS, PCG yang sudah digunakan, yang belum digunakan, berkaitan dengan kewangan tu cikgu kena lebih detail lah dapatkan benda-benda ni supaya cikgu tak stres nanti. Okay, sebab lepas cikgu dah ambil alih PSS, banyak benda tu pentadbiran akan rujuk pada cikgu. Dia tak akan rujuk pada GPM lama.
Okey, saya GPM baru, apa saya perlu buat di peringkat awal? Peringkat awal. Ini cikgu kita, saya nak tekankan di sini. Hari itu pun saya bincang dengan Encik Asrul. Dia peringkat awal kita ni dah terterabur, kita tak tahu nak buat apa. Kita nak fokus ke peringkat seterusnya memang susah. So peringkat awal ni kita kena benda lebih stabil. Lebih stabil supaya kita mudah nak fokuskan peringkat seterusnya. Sebab peringkat seterusnya lebih mencabar, lebih besar skop dia. Okey cikgu Okey, so peringkat awal apa kita perlu buat? Pastikan cikgu kenal pasti dan cadangkan AJK PSS. Kalau boleh lah kalau boleh cikgu cadangkan dulu. AJK dan pengawal pusat sumber yang lebih sesuai. Macam mana kita nak kenal pasti pengawal pusat sumber yang lebih sesuai? Cikgu buatlah temu duga. Adakan satu sesi temu duga di sekolah. Balik nanti cikgu boleh buat untuk tahun depan. Okey? Kemudian mengadakan mesyuarat pengurusan PSS. Ini benda biasa cikgu pernah buat, cikgu dah buat. Mesyuarat pengurusan PSS ni sangat penting. Apa saja keperluan cikgu bentanglah di sini. Biar semua satu sekolah boleh nampak apa hala tuju PSS untuk tahun akan datang, dan AJK dan PPS yang lebih berfokus. Adakan mesyuarat untuk AJK, adakan mesyuarat untuk pengawal pusat sumber, adakan bengkel untuk pengawal pusat sumber. Benda-benda ni sangat membantu. Kemudian perancangan PSS yang lebih berfokus, kena fokus, kena logik dan mampu dibuat. Jangan terlampau cikgu. Cikgu punya perancangan tu terlampau. Nanti susah kita nak settlekan, benda tu memang susah. Okey? Kemudian rajin-rajinlah belajar ilmu PSS. Join lah guru-guru GPM yang ada sekarang. Macam-macam grup dah ada sekarang. Tahun 2018 tu saya jumpa satu grup, My GPM. Sekarang saya tengok macam-macam grup dah ada. Cikgu join situ, belajarlah ilmu PSS. Okey, seterusnya. Okey, ini AJK kerja PSS saya. Ini sebagai perkongsian untuk cikgu-cikgu di sini. Okey, saya terpaksa Cikgu Indra boleh tak offkan mic? Gangguan. Okey, thank you. Okey, so saya terpaksa buat beberapa perubahan untuk penambahbaikan pengurusan PSS sebab fokus kami kepada konsep PSS dan juga anugerah PSS. So saya buat sedikit perubahan. Perubahan dia, saya tak panggil AJK cikgu. Biasanya kami letakkan unit. Dia nampak lebih sedap. AJK ni macam tukang kerja pula. Bagi saya lah. Okay, so unit perpustakaan ni saya bawakan kepada unit projek khas. Maksudnya projek-projek khas yang kami buat, PSS buat, mereka lah akan rancang dan bawakan kepada tim kami perbincangan. Kalau dah okey, bawa kepada pentadbiran, bentang, dah lulus, jalan. Okay, so ini kerja mereka. Kemudian unit promosi, unit promosi ni pada mulanya sangat-sangat diperlukan sebab dia nak promosikan PSS. Lepas rasa macam dah okey, kami bawakan unit itu fokuskan kepada unit jalinan dan jaringan. Dan saya rasa saya nak bagi tahu di sini unit ni berjaya dapatkan satu sumbangan daripada Northwood. Cuma saya sekarang kena tunggu balik sekolah, saya nak tengok apa dia punya sumbangan itu. Dah confirm, dah dapat surat semua, dah dapat, bukan dalam bentuk kewangan tapi dalam bentuk peralatan. Okey, itu sumbangan unit jalinan dan jaringan lah. Okey, kemudian unit galeri ataupun laman, saya bawakan mereka ni kepada unit rangkaian PSS. Kerja mereka ni akan bertambah tahun depan sebab konsep rangkaian PSS dan konsep sekolah dalam pusat sumber itu semua akan bermula dan kerja mereka akan bertambah. Kemudian unit dokumentasi ni saya bawakan kepada unit TV PSS sebab sekolah dah mulakan dengan TV PSS. Jadi saya pun terpaksalah tarik mereka ke unit TV PSS. Banyak membantu cikgu, banyak membantu. Kemudian ini macam biasalah cikgu, perubahan tu kena masuk dalam fail kuasa. Kemudian ini cara kami lah di skop PSS saya. Biasanya surat lantikan akan dikeluarkan dan kami buat majlis kecil-kecilan untuk berikan surat lantikan. Dia nampak lebih kepada penghargaan.
Biasa saya buat di PSS lah. Okey. Kalau boleh buatlah cikgu. Tapi pastikan pentadbir luluskan dulu. Okey, kemudian saya GPM baru, tak pasti, tak faham kewangan PSS. Ini benda susah saya nak jawab. Saya jawab secara am. Secara am, boleh rujuk kerani untuk PCG dan juga kita ada YKS, yuran khas sekolah, rujuk kerani juga. Okey, kemudian dana PSS, cikgu saya ulang lagi sekali cikgu, sekiranya mampu. Dana PSS ni cikgu kalau tak mampu, tolonglah jangan fokuskan. Sebab dia kerjanya berat, kerjanya banyak. Ya, macam PSS saya, dana PSS ni kami mulakan dengan penjualan Yakult. Ya, Yakult. So seminggu tu adalah dalam beberapa ratus, dalam 200 macam tu untung dia. So memang dia bila kita nampak dana ni kita rasa macam seronok. Okey, benda-benda yang kita nak buat tu lebih mudah. Okey, tapi kerja dia berat cikgu. Dia kena ada satu tim yang sanggup menolong cikgu. Ya, dia kalau dana PSS, cikgu tak boleh uruskan kewangan dia, akaun dia cikgu tak boleh uruskan, dia kena ada cikgu lain yang pegang, dia jadi bendahari. Kemudian pembentangan bendahari itu kena buat dan perbelanjaan segalanya lah. Okey, dia kena handle. So kerjanya berat. Okey, kalau ada tim yang macam tu, cikgu bolehlah fikir-fikirkan dana PSS. Memang senang kalau ada dana cikgu. Kita tak banyak ganggu pentadbiran. Okey. Kemudian sumbangan, kalau boleh sumbangan cikgu nak mulalah dari PIBG dulu. Jangan melangkaui mereka. Okey, tak minta dengan PIBG terus pergi minta dengan orang luar. Jangan. Ya, sebab PIBG ni kita kena pentingkan juga. Okey, walaupun mereka tak beri itu hal kedua. Yang pertamanya cikgu mulakan minta sumbangan dalam 1000. Pergilah, cubalah approach PIBG cikgu. Ya, buat surat, ya, beritahu tentang pada pentadbiran dan lulus, pergilah approach PIBG. Ya, mungkin mereka akan tolong. Macam sekolah saya, sistem otomasi 1800 PIBG yang sumbangkan. Ya, dapat. Okey. Kemudian saya GPM baru, tak pasti, tak faham masuk bilik-bilik bawah pengurusan PSS. Ini senang je cikgu. Ada rangkaian PSS. Satu sekolah tu rangkaian PSS cikgu boleh jadikan. Ya, macam sekolah saya dah bagi tahu unit PSS saya, rangkaian PSS sekolah saya bermula dari pintu pagar. Dia jadi macam tu. Okey. So dia kena ada data penggunaan untuk bilik-bilik yang tertentu lah. Kemudian laporan bergambar jika perlu. Ya, kalau ada buat aktiviti ke apa ke, bolehlah buat laporan bergambar. Dan tips saya, cuba ikut instrumen PSS untuk mudahkan kerja. Ya. Saya tahun 2018, 2019 pertengahan tu, saya tak tahu lagi ada instrumen PSS. Okay, so berterabur di situ, bila jumpa instrumen tu, okay, saya pegang instrumen tu macam kitab. Ya, dan saya follow dengan instrumen PSS dan nampak dia punya kerja tu lebih mudah. Ya. Kemudian saya GPM baru, tak pasti dengan kewujudan logo PSS. Ni soalan saya kira Cik Asrul, ini soalan paling famous. Ya, paling famous. Okay. Logo ni boleh adakan. Ya, tak ada masalah, tak ada salah pun. Cuma macam biasa kena ada kelulusan dari pentadbiran sekolah sebab kita akan gunakan peringkat sekolah sahaja untuk logo ni. Okey, kemudian cadangan soalan yang sama bila saya tanya pada Cikgu Syah dan beberapa orang GPM lain, mereka cadangkan kalau boleh nama logo tu jangan ubahkan. Contohnya macam PSS sekolah saya, logo dia kalau cikgu tengok PSS SJKT Tanjung Rambutan. Jadi cikgu kenal, oh ini PSS sekolah Tanjung Rambutan. Kalau cikgu tukarkan nama tu, ramai tak akan kenal PSS cikgu. Sebab logo tu akan bawakan nama sekolah. Okay, so adakan tu tak ada masalah. Cuma cadangan kami, jangan ubahkan nama sekolah. Okay, dalam logo tu. Okay, ini logo PSS saya yang simple je saya buat dalam 10 minit macam tu. Siap. So di situ saya pastikan nama sekolah tu saya tak ubah. Okay. Kemudian logo ni saya gunakan untuk letterhead PSS peringkat dalaman sekolah je. Untuk PSS kami dah ada satu letterhead rasmi untuk peringkat dalaman sekolah. So apa sahaja makluman saya akan gunakan letterhead. Okay. So satu sekolah tahu dah kalau keluar
yang macam ni, dia akan tahu, oh ni PSS punya. Okay. Kemudian saya GPM baru, saya tak pasti, tak faham dokumen yang perlu dirujuk. Sama cikgu macam saya tak faham. Okay, bila dah jumpa, dah lebih lebih belajar ilmu PSS ni, saya dapati di sinilah saya jumpa instrumen PSS. Ramai GPM tak tahu apa tu instrumen PSS. Okay, ramai. Kemudian buku panduan PSS abad ke-21, cuba cari, cuba rujuk, banyak benda dalam tu juga. Bantu kita juga. Yang pertamanya, hal pelupusan ni ada dalam tu. Cikgu tengok situ dia pelupusan, sebelum pelupusan dia dah hapus kira. Okay, apa kita nak buat dia hapus kira? Okay, sebab ramai GPM dia macam pening. Pelupusan. Sebenarnya sebelum pelupusan tu dia ada hapus kira. Cikgu tengok situ. Rujuk situ Okey, kemudian buku-buku yang ditulis oleh hotel-hotel GPM Malaysia ada lebih kurang lah. Yang saya beli tu dalam 8, tak tahulah ada lagi lebih ke tak. Okey. So buku tu banyak membantu saya cikgu. Semuanya sebagai panduan. Dan yang paling terkini saya belikan buku solo Cikgu Shah. Ni. Buku solo Cikgu Shah, saya rasa pasti ramai yang dah beli. Saya lebih selesa dengan cara Cikgu Shah. Dan mudah. Mudah, tak ada stres. Kalau boleh belilah. Kemudian ini buku pengurusan PSS dan pengawal pusat sumber sekolah saya. Kalau boleh adakan, ini buku pengurusan saya. Soft copy-nya saya pinjam dari cikgu GPM dari daerah lain juga. So buku pengurusan PSS dan PPS sekolah saya ini saya akan adakan semasa mesyuarat pengurusan PSS. Senang, berfokus dan lebih nampak apa kita nak bintang. So sebagai penghargaan, buku pertama tu saya letakkan kulit depan tu, pengawal pusat sumber dengan pentadbiran sekolah sebagai menghargai mereka lah. Kemudian saya GPM baru perlu perasmian dan penghargaan. Sangat perlu cikgu. Penghargaan atau perasmian ni perlu bila ada perubahan. Jemput pentadbiran sahaja cikgu. Jangan fokuskan orang yang tertinggi-tinggi tu. Mereka sibuk. Cubalah fokuskan pada pentadbiran ataupun BIBG. Mereka suka tahu bila kita jemput. Ikut kesesuaian dan yang memberi. Yang memberi maksudnya kalau jemput guru besar, sokongan tu lebih lah nanti. Kemudian kalau ada penyumbang, cikgu pamerkan nama penyumbang ni. Contoh kalau dia sumbang penyumbangan dia kepada contohnya dia belikan aircon di PSS. Cikgu letaklah nama dia di aircon. Bila dia datang dia tengok, dia akan rasa lebih seronok, lebih happy. Dan akan datang dia akan bagi lagi lah. Kemudian saya GPM baru. Apakah kriteria pemilihan PPS, pengawal pusat sumber? Pertama, cikgu kena adakan temuduga, interview. Budaya tu cikgu kena bawa. Saya pasti ramai GPM buat benda ni. Yang tak buat tu kalau boleh cubalah cikgu. Memang nampak dia punya pesan. Cikgu pilih yang rajin tanpa disuruh. Ni biasalah cikgu. Yang bertanggungjawab ni macam mana kita nak nampak? Kena ada temuduga baru kita boleh nampak. Yang suka kepada kebersihan, kekemasan, bijak bertindak dan berdikari. Benda ni sangat penting cikgu. Kadang-kadang kita tak ada di PSS, kita boleh biarkan PSS tu diuruskan oleh pengawal pusat sumber kita yang lebih berdikari. Dia tahu apa dia nak buat. Dia nak ambil tindakan pun senang. Dia tak kerap rujuk dengan kita. Kemudian saya GPM baru. Apakah prosedur pemilihan buku-buku biasa? Benda ni sangat penting cikgu. Uruskan pembelian buku. Pilihan itu biarlah dari GPM sendiri. Kita pilihkan buku tu. Bentangkan di mesyuarat pengurusan PSS. Apa kriteria PSS yang kita nak? Kemudian pengurusan buku. Bila dah dapat buku tu akan diuruskan oleh JK, unit perpustakaan. Itu tak ada masalah di situ kalau unit perpustakaan cikgu itu bergerak dengan betul lah. Kemudian jangan lupa pemprosesan buku sangat mudah kalau ada otomasi. Penerimaan buku ni sangat penting cikgu. Biasa kalau saya sembang dengan Dr. Zurida, dia akan beritahu. Semak dulu buku tu sebelum terima. Sebelum cikgu sign, cikgu kena semak dulu. Betul tak buku yang dibeli tu
apa yang dihantar tu betul. Itu semua cikgu kena pastikan. Lepas dah sign cikgu nak tukar ke apa ke memang susah. Kemudian pastikan menepati nisbah buku PSS atau nisbah 15. Sekolah saya, PSS saya masih dalam proses itu cikgu sebab kami baru mulakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian buku. Banyak buku belum selesai lagi proses buku. Kemudian saya GPM baru, apakah cara saya untuk tarik warga sekolah menyertai PSS, aktiviti PSS? Mulakan dengan cikgu, guru ataupun AJK, mulakan dengan mereka. Kemudian pengawal pusat sumber jangan lupa bawa sekali apa sahaja program, apa sahaja aktiviti, bawa sekali. Kemudian guru dan staf, buatlah program khas untuk mereka. Kalau tak ada sambutan, tak apa cikgu, tak ada masalah. Dia ada sambutan, tak ada sambutan, cikgu jangan peduli. Cikgu buat. Kemudian semua warga sekolah, masuk sekali pengawal sekolah, pekerja sekolah, kerani sekolah, buatlah satu aktiviti kata. Paling senang, panggillah mereka buat makan-makan ke, senang. Kemudian ibu bapa dan komuniti setempat, benda ni sangat membantu saya. Saya ada lebih kurang dalam 13 orang dalam tim ni, memang sangat membantu. Sebelum PKP tahun 2019, sebulan 2 Sabtu juga, 2 minggu Sabtu, PSS akan dibuka untuk komuniti. 13 orang ni akan masuk, dia buatlah kerja-kerja yang perlu. Sebelum tu mereka akan bincang apa perlu dibuat. Memang nampak lebih membantu. Kalau tak ada, cuba-cubalah wujudkan. Kemudian fokuskan program cikgu ataupun aktiviti cikgu kepada level yang tinggi. Janganlah maintain di level yang sama je cikgu. Tak salah kita cuba. Level yang lebih tinggi tu maksudnya cikgu fokuskan program tu kepada daerah. Cubalah panggil, libatkan kawan-kawan GPM yang lain. Kalau ada sambutan tu cubalah buat peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Tak silap kalau buat peringkat antarabangsa pun tak silap. Tak salah. Cikgu Fida Putrajaya tu memang handal dalam hal ni. Kemudian saya GPM baru, apa saya perlu buat sekiranya GPM lama tidak selesaikan, tidak buat tugasnya. Ini soalan yang paling famous. Paling famous bila ada GPM baru ambil alih. Dia rahsia cikgu, dia lebih kepada rahsia. Saya share dengan cikgu je. Cikgu-cikgu lain saya tak share. Cikgu kena bertenang, sebab kita akan jadi macam cemas. Masuk PSS tengok, apa ni satu pun tak ada. Kita akan jadi cemas. So cikgu bertenang, cikgu ambillah tindakan segera. Segera tu maksudnya cikgu jumpa dengan pentadbiran AJK PPS. Kena buat perjumpaan segera. Jangan delay. Kemudian gantikan cara daftar. Ini masalah paling besar pernah saya jumpa. Termasuk PSS saya. Kalau ada sistem manual untuk cara daftar buku, proses buku, kalau ada manual, cikgu cubalah dapatkan sistem otomasi cikgu. Kalau perlu, kalau membantu. Sebab benda ni sangat membantu cikgu dan tak silap saya, PSS abad ke-21 lebih utamakan sistem otomasi. So, kalau ada peluang tu, cikgu cubalah bincang dengan pentadbiran, dapatkan satu sistem otomasi yang paling munasabah cikgu. Jangan pergi beli yang mahal-mahal cikgu. 3,000, 4,000 ada juga. Janganlah kertas kerja tu cikgu buat 3,000. Mesti terperanjat pentadbiran. So kalau boleh belilah yang munasabah dengan sekolah cikgu. Kemudian dapatkan ilmu proses buku. Ini bila GPM baru, benda ni akan jadi satu masalah besar. Kalau boleh jangan tanya sekarang cikgu sebab ilmu proses buku ni memang kerjanya prosesnya panjang. Dia kena ada tim yang betul-betul boleh membantu cikgu lah. Maksudnya lepas waktu sekolah dia bolehlah stay di sekolah untuk bantu cikgu. Sabtu Ahad cikgu nak buat proses buku, dia nak turun boleh. Itu tim yang boleh membantu lah. Kemudian kalau tak boleh juga cikgu rasa macam tak lengkap juga, inilah orang terakhir kita nak jumpa. Dapatkan bantuan USTP ataupun SSP. Buat surat rasmi, panggil dia orang. Cikgu saya dah dapatkan masa tu PKG. Saya buat surat, PKG turun, 3 hari mereka berkampung, apa yang perlu dia tolong.
ya, sebab saya minta dari segi file, sebab GPM baru dia satu file atau hilang data. So saya fokuskan pada file. Jangan turun sekolah saya berkampung 3 hari, bantu saya semampu yang mereka boleh. Okay, so cubalah. Okay, kemudian GPM baru, bagaimanakah saya perlu wujudkan inovasi PSS? Okay, inovasi PSS cikgu kena faham dulu. Dia tak nampak hasilnya dalam sekelip mata. Cikgu buat hari ni, besok dapat result. No, tak ada cikgu. Ya. Kemudian inovasi ni dia makan masa untuk diterima. Cikgu bila nak buat satu inovasi di PSS, cikgu jangan letak harapan tu semua akan terima. Tak ada cikgu. Ya, tak ada. Okey. Kemudian yang pentingnya pentadbiran terima, itu penting. Okey, kemudian inovasi terpaksa mengubah kebiasaan yang boleh diubah sebenarnya. Okey. Dia benda yang biasa-biasa, benda yang biasa-biasa tu cikgu ubahkan kepada satu benda yang baru. Itu inovasi dah, ya. Kemudian tetapkan tempoh. Macam sekolah PSS kami tim PSS letakkan tempoh tu 2 tahun sekali. Okey. Kalau mampu kami buatlah, kalau tak mampu tu kami akan bawa. Bukan wajib, tapi dia lebih kepada perancangan kita lah supaya mudah. Ya. So sekarang PSS saya dah ada 2 inovasi, tinggal lagi 3. So balik sekolah nanti kena tengoklah. Ya. Tapi kena tengok kemampuan kita. Paling penting dana, kewangan kita. Okey. Contoh inovasi PSS SJKT Tanjung Rambutan, seperti yang saya dah maklumkan tadi, PSS Cafe tahun 2019, PSS Akademik tahun 2021. Memang tepat pada masa kami lancarkan PSS Akademik. Ya, memang sangat membantu. Okey, kemudian bila saya buat macam-macam program, macam-macam perubahan, tim saya buat macam-macam perubahan, apa progres PSS saya? Okey, ini semua data cikgu, data yang telah disediakan oleh unit ICT. Okey, so data-data kita kumpul dari 2018, dan nampak dia punya kemajuan drastik itu. Saya nak kata drastik tak juga, ya, sebab saya tengok dari tahun 2018 lebih kepada macam 20% macam tu, bolehlah kami capai kepada 60%. Ya. So yang terkini 2021, okey. So yang untuk yang akan datang ni belum buat lagi. Okey. So inilah progres daripada apa yang telah saya buat. Apa yang telah unit PSS kami buat. Okey. Baik. Ini pengiktirafan PSS SJKT Tanjung Rambutan. Okey, pengiktirafan maksudnya cikgu bukan dalam bentuk hadiah, bukan dalam bentuk anugerah, tapi lebih kepada perkongsian ilmu. Ya, lebih kepada perkongsian ilmu. Ada GPM yang carikan PSS sekolah saya untuk belajar ilmu PSS. Okey. So lawatan dari sekolah rendah, ada juga sekolah menengah dan ada juga private school lawatan dia pernah buat. Okey, lebih dari 18 sekolah Tamil, dari Perak pun ada, luar dari Perak pun ada, lebih dari 32 sekolah kebangsaan sama juga. Kemudian 3 international school, lebih kepada perkongsian. Sampai hari ini GPM dia masih berhubung dengan saya untuk berbincang. Okey, dan cikgu di sini data ni sehingga Februari 2020. Ini semua data 2020 dan yang terkini akan datang kolaborasi antara bangsa. Okay, saya dapat satu kontak dari negara India. So dari situ saya dapat satu kontak negara India, Singapura dan Indonesia. Mereka jemput PSS sekolah saya untuk bentangkan kertas kajian tindakan. Okay, so dalam proses sekarang juga bulan 10 nanti dia akan buat satu event untuk kertas kajian tindakan ini dibentangkan. Okay. So kemudian saya GPM baru, apakah sikap perlu ada pada diri saya sendiri? Ini terpulang cikgu banyak, ramai yang tanya, cikgu Kumar macam mana cikgu Kumar, macam mana cikgu bagikan masa dan sebagainya. Itu terpulang pada cikgu, saya ambil yang apa yang saya buat. Okey, perlu ada minat. Benda paling wajib. Ya, kalau cikgu tak ada minat, cikgu tak boleh buat. Okay. Kemudian sentiasa positif. Ya, sebab kita GPM sekolah lah paling banyak kena negatif. Ya, dia kena sentiasa positif.
lebih kepada pengurusan yang sistematik. Kalau boleh wujudkan cara cikgu sendiri pengurusan PSS tu cara cikgu. Baru senang nak buat perancangan. Kemudian nilai kekitaan. Jangan kerja seorang diri. Kesilapan paling ketara pernah saya buat. Kerja seorang-seorang. Jangan buat. Kalau boleh libatkan berapa ramai yang cikgu mampu. Kemudian usaha berterusan, jangan stop. Walaupun tak jalan, tak gerak, fail, jangan stop. Kemudian kekuatan mental, fizikal dan emosi. Ini penting cikgu. Ada GPM, langit dengan saya cikgu. Jangan. So kena kuat. Setiap kali kita akan kena. Sekolah lain buat. Kenapa PSS kita tak buat? Itu soalan paling biasa kena lah dengan kita. So cikgu kena fokus pada benda ni. Kemudian pastikan rutin PSS. Benda wajib diurus dulu dengan sempurna. Benda ni kena sempurna dulu. Sempurna maksudnya dia berjalan. Dia berjalan. Dia tak ada yang sempurna cikgu. Dia berjalan. Dia kalau tak jalan, cikgu nak fokus benda lain memang susah. Okey? So yang pertamanya organisasi yang lebih berfokus, peraturan, Dia peraturan ni maksudnya lebih kepada apa yang perlu dibuat. Kemudian buku, jangan lupa cikgu, penting pinjam pulang, berjalan benda ni, dah settle. Nilam, benda yang paling hot sekarang nilam. Kemudian pengawal pusat sumber. Kalau pengawal pusat sumber ni cikgu handle, cikgu guide, cikgu didik mereka dengan betul, dengan baik, senang kerja kita cikgu. Baik, seterusnya. Seperti yang saya janji tadi saya akan tunjukkan PSS saya yang terkini. Video-video ni lebih diedit oleh kru di PSS. Saya macam dari belakang lah dari belakang. Sekejap juga saya nak setting.
Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Alright. Okay, so itulah PSS saya terkini. 2 minggu sekali saya akan pergi tengok juga PSS saya sebab rindu sangat. Yang lampu yang paling, yang penghujung video tadi, yang lampu tu kan, itu disumbangkan oleh guru besar saya sendiri. Okay. So untuk cikgu-cikgu, fikirkan dia ada kuota untuk cikgu kita. Cikgu kita tak ada limit. Jangan ada limit. Okay, cuma jangan salah faham. Cuma jangan salah faham. Bila salah faham, semuanya akan jadi stres. So enjoy urus PSS cikgu. Itu setiap kali saya jumpa GPM, saya akan beritahu benda ni. Sebab saya pun biasa dengar benda ni. Kemudian buat yang termampu, ikut tenaga dan bajet. Yang termampu cikgu, tengok keadaan kewangan juga. Kemudian jadi GPM dengan cara cikgu sendiri. Dan pastikan ada pelapis cikgu. Bila cikgu keluar, ada pelapis. Sebab PSS tu bukan kita punya. Okay. Jadi saya dah sampai ke penghujung. Maaf sekiranya ada kekurangan. Saya kongsi pengalaman yang saya lalui. Kalau silap, mohon dimaafkan. Semuanya pengalaman. Ada masa tu cikgu singgahlah di Facebook PSS saya, PSS SDKTPR. Kalau ada masa, cikgu tengoklah YouTube PSS sekolah saya, ada YouTube situ. Dan YouTube ni dikontrol, dihandle oleh guru TV PSS. Kemudian ini Telegram. Okey, saya tamatkan sesi kita dengan satu pantun. Buah selasih, buah kelebi, di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi, ada peluang, undanglah lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cik Asrul. Baik, terima kasih sekalung tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kumar atas perkongsian yang sangat, bagi saya sangat-sangat menarik lah. Kalau saya tengok pun, uish, kena turun sekolah juga ni. Nampak sangat, teruja lah. Very impressed lah tengok, cantik sangat, betul pengurusan yang sangat baik. Moga menjadi ikutan lah untuk GPM dan GPPS yang baru ni, untuk kita realkan untuk turun ke sekolah sebagai panduan lah. Okay, untuk semua ini bukan pengakhiran lah, ini adalah satu permulaan yang baik saya rancang bersama Cikgu Kumar untuk kita kongsikan lagi lebih banyak ilmu dan juga teknik untuk mengendalikan PSS dengan baik lah Cikgu Kumar ya. Nanti ada kesempatan kita akan panggil lagi Cikgu Kumar lah. Boleh soal jawab ke Cikgu Kumar? Boleh? Okey, boleh. Ada pertanyaan boleh ni. Sambil tu saya akan beri link pautan kehadiran untuk petang ni. Sambil-sambil tu boleh tanyalah untuk Cikgu Kumar dalam masa, kita akan berhenti tepat jam 5 Cikgu Kumar ya. Tepat jam 5 kita berhenti. Okey, dan ada masa lagi 13 minit, boleh tanyalah sebarang pertanyaan. Dalam ruang chat ni ada yang minta untuk Cikgu Kumar kongsikan kertas kerja, tak silap saya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okay, nanti cikgu kena PM saya lah. Okay. Ya. Okay, ada soalan boleh? Dalam masa 13 minit sebelum pukul 5, kita berhenti tepat jam 5. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya... Hello, dengar tak? Dengar. Okay, saya Cikgu Razak, GPM SMK K. Johari Siang Sumon. Okay, Cikgu Umar, apa khabar? Baik, Cikgu. Terima kasih di atas perkongsian tadi. Sangat menarik. Okay, Cikgu.
Saya nak tanya, apakah program sepanjang PDPR, program PSS yang dibuat oleh cikgu sepanjang kita berada di rumah ni, sepanjang PDPR, contoh-contoh program-program yang boleh dilaksanakan. Okay, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya ambil pengalaman PSS saya je lah. Okey, dia macam dari tahun lepas, kami dah mulakan, saya dah buat satu rancangan program lebih fokuskan kepada murid. Cuma murid tu saya bagikan kepada kumpulan tertentu. Contohnya untuk kru TV PSS, saya wujudkan satu grup. Untuk penulis cilik, saya wujudkan satu grup. Dan untuk kemenjadian PSS, saya wujudkan satu grup. Kami akan sentiasa berjumpa. Dalam PKP ni, dalam sebulan tu kalau tak silap 2 kali kami akan berjumpa. Di situ kami akan lebih berbincangkan apa aktiviti yang boleh dibuatkan untuk mereka. Banyak kepada lebih kepada perkongsian ilmu kepada mereka. Contoh TV PSS. Kalau cikgu tengok sini, video yang ujung-ujung yang paling last tu, mereka yang buat syuting, mereka yang edit. So kami macam saya dan tim PSS saya tu akan guide mereka. Itu saya lebih fokuskan kepada tim-tim yang tertentu cikgu. Saya tak ambil satu sekolah. Pening saya nak uruskan. Okay. Kemudian kalau program, saya ikut kepentingan program tu. Macam contohnya Bulan Merdeka ni. Okay. Mau tak mau kena buat juga. So saya fokuskan program-program, tengok kepada kepentingan program tu. Saya tak buat program yang biasa-biasa, saya tak akan buat je. Kemudian macam saya dah beritahu dalam slot tadi, saya dah ada PSS Academic, so itu berjalan tanpa henti. So saya tak banyak program, cuma program yang mampu dihandle oleh tim saya. Okay. Kalau boleh cikgu fokuskan 1-2 program jangka panjang. Cikgu buat satu ataupun 2 program jangka panjang, biar program tu berjalan. Dia lebih nampak. Dia punya impact dia lebih nampak. Jangan kesilapan kita ni banyak sangat program. Setiap bulan satu program. Kita fokuskan kepada benda yang tak berapa penting. Contohnya, saya ambil contoh. Kita sekarang sibuk dengan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Kalau macam saya kru PSS saya tu, TV PSS tu, dia dah buat satu video dan video itu akan dilancarkan hari Jumaat ni dan akan dikongsikan satu sekolah. Dah siap. Okey cikgu, bendanya cikgu kena permudahkan, benda tu cikgu kena permudahkan, jangan banyak. 1 ataupun 2 jangka panjang. Jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek dia akan habis cepat. Dia kena jangka panjang. Okey cikgu Abdul Razak, cikgu okey. Okey, terima kasih Cikgu Kumar. Okey. Ada soalan lagi? Okey, ada lagi tak? Kita ada lagi 9 minit. Cikgu Kumar di sekolah Nilam still jalan ya? Dalam PKP? Jalan. Kami buat secara manual. Manual dan tim yang PSS Academic ni dibuat secara lebih kepada secara online lah. Ada soalan lagi cikgu? Ada ke tak? Tak ada kot. Tak ada ya? Tak ada. Kita tangguhkanlah perjumpaan kita pada petang ni dan kita akan jumpa lagi Cikgu Kumar. Boleh ya? Jangan serik tau. Nanti kita jumpa. Okey, baik, macam tu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Kumar kerana sudi mencurahkan ilmu kepada guru perpustakaan, guru perpustakaan dan media dan guru pusat sumber sekolah di daerah Bagan Datuk lah. Dan saya nak minta kebenaran untuk Cikgu Kumar, saya akan upload ke dalam YouTube PPD dan akan di-sharekan kepada guru pusat sumber sekolah di daerah lah untuk jadikan panduan selepas ini. Ya. Okey, oleh itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Okey, terima kasih semua. Baik.